Selamat sejahtera kepada Dr. Saiful Azri bin Mokhtar. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Malaysia merupakan sebuah negara makcum yang terdiri daripada berbilang kaum seperti kaum Cina, Melayu, India dan masyarakat orang asli. Malaysia dikatakan salah satu negara berbilang kaum yang rakyatnya hidup bersatu padu dan harmoni antara satu sama lain. Namun perselisihan faham antara kaum di Malaysia akibat daripada perbezaan dari segi budaya dan agama memang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, pihak kerajaan sangat menekankan konsep perpaduan dan integrasi kaum di Malaysia untuk menjamin keamanan dan keharmonian negara. Perpaduan merupakan satu proses menyatupadukan seluruh rakyat menjadi satu identiti dan mewujudkan perasaan bangga dan cinta akan negara. Manakala integrasi kaum pula merupakan satu proses menyatupadukan kelompok masyarakat yang berbeza latar belakang menjadi satu entiti yang terikat kepada nilai dan kepentingan bersama. Perpaduan dan integrasi kaum sangat penting bagi sebuah negara. Perpaduan yang kukuh dapat membantu sebuah negara mencapai aspirasi negara seperti transformasi nasional yang dikenali sebagai TN50 yang merupakan inisiatif pembangunan jangka panjang yang merangkumi tahun 2020 hingga 2050. Tanpa perpaduan yang kukuh, mustahillah sebuah negara dapat membangun dengan lancar. Selain itu, perpaduan yang kukuh juga dapat menjamin keamanan sebuah negara daripada berlaku perbalahan dan pergaduhan seperti peristiwa 15 Mei pada tahun 1969 yang telah meragut banyak nyawa dan merosakkan harta benda. Ia juga telah menjadi sebuah kemuncak masalah perpaduan di Malaysia dan titik hitam sejarah di Malaysia. Tambahan pula, perpaduan kukuh juga dapat meningkatkan industri pelancongan kerana rakyat yang hidup bersatu padu, harmoni serta berbudi bahasa antara satu sama lain dapat menarik minat pelancong asing untuk datang ke Malaysia bagi memahami adat dan budaya yang pelbagai di Malaysia. Sudah terang lagi bersuluh bahawa perpaduan dan integrasi kaum adalah penting untuk pembangunan sesebuah negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Doktor, saya Okaing BB21110601 meminta keizinan untuk membentangkan isi saya iaitu mengadakan kegiatan gotong royong. Pertama sekali, langkah kerajaan dalam mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum ialah mengadakan kegiatan gotong royong di taman-taman perumahan. Gotong royong adalah suatu aktiviti yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar aktiviti yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Kegiatan gotong royong memainkan peranan yang amat penting sebagai ejen perpaduan. Oleh itu, kerajaan perlu menganjurkan aktiviti gotong royong secara bersama-sama dan beramai-ramai bagi mewujudkan semangat bekerjasama di kalangan masyarakat. Kegiatan gotong royong yang dianjurkan oleh kerajaan dapat menghapuskan sikap masyarakat yang seperti inau di dalam peluka, melepas pucuk masing-masing untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara setiap kaum di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang istimewa kerana terdiri daripada berbilang kaum yang mempunyai budaya masing-masing. Oleh itu, kerajaan haruslah melaksanakan aktiviti pembersihan kawasan perumahan secara beramai-ramai. Melalui kegiatan gotong royong, kita akan lebih mempercayai masyarakat sekeliling dan seterusnya dapat mendapatkan persefahaman antara satu sama lain. Selain itu, kegiatan gotong royong juga dapat memupuk semangat perpaduan sesama kaum. Tamsunya, kerajaan boleh mengadakan aktiviti gotong royong dengan slogan perpaduan melalui gotong royong untuk menggalakkan masyarakat mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut. Melalui aktiviti ini, kita berpeluang untuk berbincang dan bertukar-tukar pandangan kita sesama lain. Natijanya, kerajaan berjayalah melahirkan semangat perpaduan dalam golongan masyarakat agar dapat hidup dalam keadaan yang aman. Selanjutnya, kegiatan gotong royong sememangnya dapat menghidupkan semangat kejirangan. Dengan berbuat demikian, kita dapat mengenai jiran secara mendalam sekaligus dapat menjalinkan dan meningkatkan hubungan kejirangan. Sebagai contohnya, aktiviti yang dijalankan oleh kerajaan ialah membersihkan kawasan taman, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendura dan sebagainya.
Melalui kegiatan yang aftar ini, kita juga dapat memupuk nilai murni dalam sanubari kita. Tun Dr. Mahathir, mantan Perdana Menteri yang keempat, pernah menegaskan bahawa dengan melipatkan diri dalam kegiatan gotong royong, kita berupaya menerap berbagai nilai murni dalam diri kita. Jelaslah bahawa amalan ini mampu memasyarakatkan rakyat Malaysia oleh sebab bulan air kerana membentung, bulan masyarakat kerana muafakat. Konklusinya, kegiatan gotong royong adalah amat penting untuk mengatasi masalah perpaduan daripada berlaku. Sekiranya kerajaan memainkan peranan dengan betul, jujur dan amanah, sudah pasti kesejahteraan hidup bermasyarakatan dalam berbagai gaun dapat dikekalkan. Seterusnya, ini adalah gambar-gambar dan lampiran kerajaan mengadakan kegiatan gotong royong. Baiklah, sekarang saya memberi masa kepada ahli kumpulan saya untuk menyampaikan pembentangan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, isi yang seterusnya adalah mengamalkan toleransi budaya dan agama. Seperti yang kita tahu, masyarakat di Malaysia pada era globalisasi ini selalu dianggap sebagai sebuah masyarakat yang majmuk dan semestinya adalah masyarakat yang berbilang kaum. Antara kaum yang ada ialah kaum Melayu, Cina, India, dan banyak lagi. Selain itu, setiap etnik ini mempunyai amalan adat resam, agama, dan bahasa masing-masing. Adat-adat resam setiap kaum ini masih diamalkan sehingga kini, walaupun melalui arus permodernan. Pemerintahan di Malaysia ini adalah di bawah pemerintahan demokrasi raja berperlembagaan dengan satu cara hidup yang telah dipersetujui ramai. Konsep toleransi di sini adalah satu perkataan yang berasal daripada bahasa Latin, yaitu tolerantia, yang bermaksud kelonggaran, kelembutan hati, kelapangan dada, dan sukarela. Menurut Apriliani dan Ghazali, toleransi adalah setara dengan bersikap positif dan menghargai mana-mana pihak, yaitu tidak mengira bangsa, budaya, dan agama. Budaya toleransi disignifikan bagi membentuk pemikiran masyarakat, yaitu mengutamakan prinsip kemanusiaan, perdamaian, dan persefahaman. Pengalaman budaya toleransi ini adalah penting karena mampu mendorong kepada sikap hormat menghormati antara sesama manusia. Menurut Jefari dan Ibrahim pula, toleransi secara umumnya merujuk kepada kesanggupan individu dalam menjalinkan hubungan yang baik antara sesama manusia, walaupun berlainan latar belakang dan perbezaan sosial. Di samping itu, kewujudan pelbagai suku kaum dan etnik di Malaysia telah menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang unik. Hal ini kerana negara kita mengutamakan budaya masing-masing serta menghormati kebudayaan masing-masing. Sehubungan dengan itu, nilai toleransi ini haruslah diamalkan oleh setiap warga negara supaya keamanan dan keharmonian negara tercapai. Sikap bertolak ansur sesama bangsa dan agama amatlah dititik beratkan agar tidak menimbulkan pertelingkahan antara kaum. Hal ini kerana rakyat di negara kita adalah bebas untuk mengamalkan adat kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing. Namun, pada masa yang sama juga, rakyat haruslah menjaga kelakuan demi mencapai kesejahteraan negara. Menjaga kelakuan di sini adalah bermaksud mengawal tutur kata ketika berada di mana sahaja agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Dengan itu, negara mampu lebih berkembang maju selaras dengan perkembangan dunia. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Selamat sejahtera Doktor, nama saya Tan Boon Chong dan nombor metrik saya ialah BB21110487. Hari ini saya akan membentangkan isi saya dengan tajuk Langkah yang diambil oleh Kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Isi yang saya membentangkan ialah penganjuran Majlis Rumah Terbuka. Rumah Terbuka di Malaysia bermaksud suatu perayaan agama yang disambut oleh penganut agama dengan tujuannya untuk memupuk persefahaman di kalangan rakyat Malaysia. Rumah terbuka tidaklah bertujuan untuk mengembangkan agama kepada penganut agama lain.
Dengan penganjuran majlis rumah terbuka daripada kerajaan dapat menyemarakkan semangat muhibah antara semua kaum. Mereka akan berkomunikasi dan berkongsi adab resam bagi mengetahui kaum lain secara mendalam. Interaksi antara kaum dalam majlis rumah terbuka dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat Malaysia akan lebih bersatu padu dan saling membantu antara satu sama lain. Menurut Datuk Wan Zahidi, perpaduan pelbagai kaum merupakan resepi keamanan dan kemakmuran yang dikecapi rakyat di Malaysia. Masyarakat haruslah saling mengunjungi dalam majlis rumah terbuka, terutamanya pada musim perayaan. Sebagai contoh, setiap kaum seperti Cina, Melayu, India dan sebagainya bolehlah berkunjung ke majlis rumah terbuka kaum lain bagi memeriahkan majlis tersebut. Perasaan muhibah antara satu sama lain dapat mewujudkan kehidupan yang lebih harmoni. Kerajaan perlulah selalu menganjurkan majlis rumah terbuka yang dihadiri oleh setiap multi-etnik. Dengan kehadiran masyarakat sejagat yang berbilang etnik di majlis rumah terbuka, ikatan perpaduan secara langsung dapatlah diperkukuhkan. Penganjuran majlis rumah terbuka sempena perayaan dapat merapatkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Sebagai contoh, Dato' Japlin Hakim pernah berkata bahawa tradisi rumah terbuka secara tidak langsung dapat meningkatkan kemesraan antara rakyat dengan pemimpin. Tuntasnya, kerajaan perlulah banyak menganjurkan majlis rumah terbuka supaya dapat menyelesaikan masalah perpaduan dan integrasi kaum. Sampai sini sajalah pembentangan saya. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Bagi isi yang seterusnya ialah kerajaan mengadakan pelbagai jenis sekolah. Kerajaan Malaysia telah membentuk pelbagai jenis sekolah seperti sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Pihak sekolah memainkan perkara yang penting atas mengukur perpaduan dan integrasi kaum. Hal ini kerana sekolah merupakan asas bagi pembentukan insan kepada seseorang dari umur kecil. Sekolah jenis kebangsaan atau sekolah menengah kebangsaan yang mengandui pelajar dari etnik yang berlainan dapat mengeratkan hubungan pelajar antara satu sama lain dengan pelbagai aktiviti seperti gotong royong, mengadakan kempen berkaitan dengan integrasi kaum. Yang pertama, pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti gotong royong untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum. Hal ini kerana apabila gotong royong sedang dilangsungkan, para pelajar dan guru akan bekerjasama untuk membersihkan kawasan sekolah. Pelajar juga dapat mengenali rakan yang baru, terutamanya pelajar yang berasal dari kaum yang lain. Interaksi saling membantu antara pelajar dan juga guru dapat menambahkan hubungan lebih erat dan perpaduan serta integrasi kaum telah diwujud secara tidak langsung. Selain itu, pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai kempen sukan dan permainan dalam kawasan sekolah. Setiap kelas boleh menghantar beberapa wakil untuk menyertai pertandingan sukan pada sukan tahunan sekolah. Acara sukan seperti lumba lari berganti-ganti atau perlumbaan lari berpagar merupakan acara yang memerlukan kerjasama antara pelajar. Guru boleh memilih pelajar yang berlainan kaum untuk menyertai acara-acara tersebut untuk mengeratkan hubungan pelajar. Para pelajar boleh memberi sokongan seperti semasa pewakil kelas masing-masing sedang bertanding. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh mengadakan kempen atau ceramah tentang perpaduan dan integrasi kaum. Kempen berkaitan dengan perpaduan kaum perlu sentiasa diadakan oleh pihak sekolah. Konsep perpaduan perlu ditanam dalam setiap pelajar sejak kecil supaya mereka dapat mengamalkan pada masa yang akan datang. Seterusnya, mata pelajaran sejarah telah diutamakan bagi setiap sekolah di Malaysia. Hal ini sangat penting atas mengekalkan perpaduan rakyat yang berlainan kaum. Para pelajar diwajibkan belajar tentang sejarah Malaysia untuk mengetahui kepentingan setiap peristiwa yang berlaku dan juga sebab serta akibatnya.
Pembelajaran sejarah dalam kalangan pelajar juga dapat melahirkan jati diri yang tinggi serta membentuk kepribadian bangsa dan menegur pelajar untuk sentiasa berhati-hati supaya kesilapan masa lalu tidak akan berulang lagi. Akhir sekali, pihak sekolah juga boleh mengadakan pesta kebudayaan dalam kawasan sekolah. Pesta kebudayaan tersebut dapat lebih mengekalkan hubungan dan perpaduan antara kaum. Setiap pelajar akan diminta untuk memakai pakaian tradisi mengikut kaum atau bangsa masing-masing seperti baju kurung, chongsam dan sari. Pada masa yang sama, pihak sekolah boleh membentuk gerai aktiviti di kawasan sekolah untuk mempamerkan barangan atau kraft tangan tradisi serta menjual makanan tradisi oleh setiap kaum kepada pelajar. Kesimpulannya, pihak sekolah memainkan peranan yang sangat penting atas mengekalkan perpaduan kaum, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Oleh itu, setiap golongan termasuk ibu bapa perlu memberi penuh kerjasama atas pelajar-pelajar kini dapat memahami dan mengamalkan konsep perpaduan. Langkah terakhir yang boleh diambil oleh pihak kerajaan Malaysia untuk mengatasi masalah perpaduan dan integrasi kaum ialah menitik beratkan dan menjadikan aktiviti sukan sebagai ejan pengerat hubungan antara kaum. Aktiviti sukan dapat menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti sukan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara rakan yang berbilang kaum. Sebagai contoh, negara Malaysia telah mencapai kecemerlangan dalam bidang sukan iaitu dalam sukan badminton, sukan squashi, sukan bola sepak dan sebagainya. Semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum akan bersatu padu menunjukkan semangat patriotik dengan memberikan sokongan kepada atlet-atlet sukan dan juga peserta-peserta yang terlibat dalam aktiviti sukan. Rakyat Malaysia akan mempunyai topik yang sama untuk berbincang dengan atlet-atlet yang disokong walaupun mereka terdiri daripada kaum yang berbeza. Ini secara tidak langsung akan mengeratkan hubungan antara kaum dan juga dapat memahami adat resam dan patarangan antara kaum supaya tidak berlakunya pertelingkahan antara kaum. Hal ini rakyat Malaysia akan berhidup dengan aman dan damai. Ini menunjukkan kebolehan aktiviti sukan dan permainan dalam menyatu badukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Selain itu, aktiviti sukan berupaya mengukuhkan perpaduan antara kaum di dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia, di samping membantu meningkatkan tahap kesihatan diri. Bagi rakyat Malaysia yang suka bersukan, mereka sering mengamalkan aktiviti sukan pada waktu petang atau selepas kerja, iaitu pada masa lapang mereka. Tujuan mereka melakukan aktiviti sukan bukan sahaja menjaga kesihatan mereka, mereka juga akan melakukan aktiviti sukan dengan keluarga dan rakan-rakan atau jiran-jiran mereka yang terdiri daripada pelbagai kaum. Pihak kerajaan perlu membina taman-taman permainan di kawasan-kawasan perumahan untuk rakyat Malaysia supaya mereka mempunyai tempat untuk bersenam dan sukan. Penduduk-penduduk di kawasan tertentu dapat bersenam dan bersukan di taman permainan untuk menyihatkan tubuh badan mereka dan secara tidak langsungnya akan mengenali kawan-kawan baharu yang berbilang kaum. Hal ini dapat mengeratkan hubungan antara jiran-jiran mereka yang terdiri daripada pelbagai kaum. Di samping itu, pihak kerajaan perlu memastikan pihak sekolah menjalankan aktiviti core curriculum dengan baik kerana aktiviti core curriculum dapat menjalinkan hubungan yang baik antara pelajar-pelajar yang berbilang kaum. Contohnya, melalui aktiviti sukan bola sepak, pelajar-pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum perlu bekerjasama dan bersatu padu supaya dapat memenangi pertandingan bola sepak ini. Hal ini, aktiviti sukan boleh merapatkan hubungan dan membangkitkan semangat kerjasama, semangat tolong-menolong, semangat setia kawan dan saling mempercayai dan mempercayai dalam kalangan pelajar-pelajar yang berbilang kaum. Pelajar-pelajar yang melibatkan diri dalam aktiviti core curriculum dapat mempelajari banyak ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai-nilai yang murni. Melalui aktiviti curriculum, maka pelajar yang dapat memperkembangkan ke peringkat yang lebih tinggi. Hal ini, generasi muda yang berbilang kaum dapat bersikap hormat menghormati antara kaum dan seterusnya bekerjasama untuk menyumbang kepada
negara Malaysia. Penubuhan sekolah sukan juga merupakan salah satu langkah dalam memperkasakan persatuan kaum di Malaysia. Pihak kerajaan boleh mengadakan Hari Sukan 2 tahun sekali secara terbuka kepada rakyat Malaysia. Melalui Hari Sukan ini, pelajar-pelajar yang mempunyai minat dapat mewakili sekolah masing-masing untuk menyertai aktiviti Hari Sukan ini. Melalui aktiviti Hari Sukan ini, pelajar-pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum dapat mengenali rakan-rakan baru yang mempunyai minat yang sama dalam aktiviti sukan. Dalam Hari Sukan tersebut, mereka juga dapat berlatih dan saling berkomunikasi serta berhubung sesama kaum tanpa apa-apa sekatan berlaku. Ini secara tidak langsungnya dapat mengeratkan hubungan antara kaum apabila mereka bersatu padu meraih kemenangan dalam Hari Sukan. Pendek kata, aktiviti sukan memainkan peranan yang penting dalam memupuk persatuan kaum. Pihak kerajaan perlu mementingkan aktiviti sukan kerana ia dapat memberikan banyak kebaikan kepada rakyat Malaysia, antaranya ialah memupuk persatuan kaum. Hal ini negara Malaysia akan aman dan damai. Thank you. Selamat sejahtera, nama saya Sim Chong Sian dan nombor metrik saya adalah BB21110349 dan saya akan meneruskan pembentangan saya yang mengenai tajuk kesimpulan untuk tugasan ini. Kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam menjamin persatuan dan integrasi kaum. Hal ini kerana persatuan dan integrasi kaum haruslah dijamin supaya sesebuah negara dapat berkembang berterusan ke arah yang lebih maju, terutamanya negara seperti Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum iaitu kaum Melayu, Cina dan India yang mempunyai perbezaan dari segi kebudayaan, agama dan sebagainya. Oleh itu, pelbagai langkah telah wujud seperti mengadakan pelbagai jenis sekolah oleh kerajaan untuk mengatasi masalah persatuan ini. Walau bagaimanapun, kerajaan tetap akan mengalami cabaran dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut iaitu sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum. Jika seseorang suka untuk bertutur dalam bab menggunakan bahasa kebangsaan, maka akan mengalami masalah dalam berkomunikasi dengan individu lain. Komunikasi merupakan elemen penting untuk mewujudkan persefahaman antara satu sama lain. Di samping itu, keburukan sesebuah negara tidak mempunyai persatuan adalah rakyat negara tersebut akan sentiasa hidup dalam ketakutan. Merujuk kepada peristiwa 13 Mei, ia seharusnya menjadi pengajaran untuk kita memahami betapa pentingnya mengekalkan persatuan dan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini. Jelaslah bahawa jika sesebuah negara tidak mempunyai persatuan, mestilah akan timbul masalah pergaduhan di kalangan masyarakat. Masalah ini bukan sahaja akan menjejaskan imej sesebuah negara, ia juga akan mendatangkan kesan buruk kepada ekonomi sesebuah negara dan juga merugikan semua kaum. Secara keseluruhannya, persatuan dan integrasi kaum amat penting dalam sesebuah negara. Persatuan yang baik dapatlah melahirkan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat dan dapat mempercepatkan pembangunan serta kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, kerajaan mestilah mengambil tindakan dengan penuh tanggungjawab untuk melaksanakan usaha-usaha dalam mengatasi masalah persatuan dan integrasi kaum ini. Dan akhirnya, di sini saya semoga rakyat Malaysia dapatlah hidup bersama-sama di negara ini yang merangkumi kepelbagaian agama dan kaum secara harmoni dan sejahtera. Janganlah kita biarkan sejarah hitam berurang di negara ini seperti peristiwa 13 Mei yang disebabkan kekurangan persefahaman dalam kalangan masyarakat. Majulah bangsa demi negara. Sekian, terima kasih. Sampai sini sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.